Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asraqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Yang berusaha Tuan Nazim Masjid Timbalan, Sirsa Bandar Perajaki yang dimuliakan dan dihormati, imam yang memimpin solat sebentar tadi, yang mendoakan kita sejahtera di dunia dan akhirat, dan juga Bilal yang mengumandangkan azan menyeru kita hadir ke masjid ini, dan juga Siap yang mempersiapkan masjid menyambut kehadiran kita semua, dan tentunya muslimin muslimat hadirin hadirat yang dirahmati Allah, yang diredai Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukurlah kepada Allah SWT kerana telah menganugerahkan kepada kita masa emas dan nikmat terbesar kita sebagai seorang Islam. Nikmat kurniaan itu ialah dapat hadir ke masjid. Itu masa emas kita semasa hidup di dunia ini sebagai seorang Islam. Kerana Nabi SAW, Nabi ini hadir ke masjid setiap hari. Hari-harinya Nabi ini hadir ke masjid. Jadi sesiapa yang dapat seperti Nabi hadir ke masjid, seperti hadir Nabi masjid ke masjid, seperti mana Nabi hadir ke masjid, itulah nikmat terbesar dalam hidupnya. Kerana dia dapat apa yang Nabi buat. Besar nikmat dan juga masa emasnya. Jadi hadirlah ke masjid ini seperti Nabi hadir ke masjid. Hadirlah ke masjid, apa yang program masjid lakukan, program laksanakan, sokonglah. Kerana disebut orang yang membangun masjid ini antara orang yang bahagia di kubur nanti, selamat di kubur nanti. Dia disebut dalam bab yang lalu. Pada petang ini kita sambung bab yang ke-59 ini, iaitu perkara yang dapat menyelamatkan orang mukmin dari huru-hara, fitnah dan seksa kubur. Sebenarnya banyak perkara yang dapat menyelamatkan kita dari kubur, tetapi ada 5 perkara utama yang disebut oleh Imam Qurtubi ini kerana dia disebut dalam banyak hadis. Jadi dikumpul-kumpul Imam Qurtubi ada 5 yang utama. Walau bagaimanapun, apa saja amalan soleh, apa saja amalan baik yang mendatangkan pahala yang diredai oleh Allah, semua itu dapat menyelamatkan kita daripada kubur nanti, daripada azab kubur dan fitnah jasad kubur. Tapi di sini disebut 5 yang utama. Yang utama 4 dah berlalu. Yang pertamanya ialah al-ribat, orang yang menjaga sempadan daripada serangan musuh. Al-ribat, itu orang yang selamat daripada fitnah kubur, dan disebut dalam hadis orang yang menjaga itu besar pahalanya. Yang keduanya yang telah berlalu ialah orang mati syahid. Orang mati syahid ini terus masuk surga tanpa dihisap. Mulianya orang mati syahid. Kita mungkin tak dapatlah yang mati syahid ini, tapi bagaimanapun mungkin dapat. Masa masih berjalan, kita masih hidup, mana tahu besok ada jihad fisabilillah, kita sertai, insya-Allah mati syahid. Yang ketiganya ialah orang yang mengamalkan surah Tabarakallazi, surah Al-Mulk, Tabarakallazi biadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Orang yang mengamalkan surah Al-Mulk atau Tabarakallazi ini setiap malam sebelum tidur, dan bersamanya ialah 3 kul huwallah, dan ada ayat kursi kalau nak tambah lagi, sebab Nabi tak pernah tinggal Tabarakallazi ini sebelum tidur. Dan juga 3 kul huwallah, kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Nabi tak tinggal setiap malam sebelum tidur. Tadi kita dah baca, tadi kita ikut imam, kita tu dah baca lah tu. Kita ikut imam 3 kul. Ini untungnya kalau datang solat berjemaah, sekurang-kurangnya dah baca dah 3 kul. Lepas isyak baca lagi. Dan yang ketiganya ialah yang keempatnya ialah
orang yang sakit perut berpanjangan, meninggal sakit perut, termasuklah kanser, termasuklah stroke, termasuk sakit perut, tak kira lah sakit perut tu kanser ke, barah ke, ataupun ketumbuhan lain ke, tumor ke, ataupun sakit itu sehingga dia mengalami pendarahan dalam badan. Itu antara utamanya lah. Jadi bersabar dan reda apa yang Allah uji kepadanya. Ini juga orang yang terselamat daripada fitnah kubur, huru-hara kubur dan seksa kubur. Ini bukan amalan, ini ialah kesabaran. Ini kesabaran yang dia menanggung. Seperti juga ibu yang mengandung kalau mati juga dikira mati syahid. Tapi sini tak disebut antara 5 yang utama, kerana dia menanggung beban 9 tahun, menanggung beban, dan ketika bersalin dia seperti mempertaruhkan nyawa, dia juga dikira mati syahid. Tapi di sini tak termasuk yang 5 utama. Yang kelima, inilah yang kelima kita nak baca, yang kita nak kongsi. Yang kelimanya ialah, diriwayatkan yang kelima ialah orang yang meninggal pada malam Jumaat. Orang yang wafat pada malam Jumaat. Jadi orang yang wafat pada Jumaat itu orang yang soleh. Kalaulah orang itu fasik, tak jadi juga. Bukan kerana bukan ahli dia, nak ahli juga. Seperti juga sesiapa yang meninggal pada bulan Ramadan akan masuk syurga. Jadi nak ahli juga. Tapi kalau bukan ahli tak masuk syurga juga. Kalau orang kafir bagaimana? Bukan ahli dia, taklah. Orang fasik macam mana? Orang fasik pun sama juga. Walaupun dia meninggal, disebut bulan Ramadan itu orang yang sentiasa, yang dah sedia beramal dengan amalan soleh. Tiba-tiba ditakdirkan Allah mati pada bulan puasa, masuk syurga lah dia. Kalau mati hari lain pun dia masuk syurga juga. Tapi utamalah seperti dalam kehidupan kita lah, apa-apa nak ketika itu, kerana masa itu masa yang mustajab. Begitu juga kalau nak berdoa tengah malam. Tengah hari boleh ke berdoa? Boleh. Tapi tengah malam itu lebih mustajab kerana di waktu yang sunyi. Begitulah juga sesiapa yang meninggal pada malam Jumaat ini, memanglah dia ini telah sedia sentiasa beramal amalan soleh. Kemudian dia mati pada malam Jumaat. Malam Jumaat itu akan memberkatinya, kerana malam itu ada keberkatannya sendiri. Seperti juga kalaulah nak dikuburkan seseorang sahabat kita, kuburlah di sebelah orang soleh, kerana dikubur sebelah orang soleh adalah berkatnya, ada keberkatannya. Itu terserahlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan malam Jumaat. Malam Jumaat ini terkenal dalam Islam sebagai penghulu Nabi, penghulu hari. Jumaat ini adalah penghulu hari. Pada hari Jumaat adalah Adam diciptakan, pada hari Jumaat adalah Adam dicampak ke bumi, pada hari Jumaat adalah Adam diwafatkan, pada hari Jumaat adalah kiamat akan berlaku. Besarnya hari Jumaat ini dan ada keberkatannya. Pada malam Jumaat lah amal ibadat itu lebih besar daripada malam lain, kerana malam Jumaat. Dan banyak perkara disunatkan pada malam Jumaat. Orang kita, amalan orang kita kalau malam Jumaat mengadakan bacaan Yasin dan tahlil. Kalau mengikut ulama kita, berdoa pada hari Jumaat. Kalau pada siang hari, waktu mustajabnya ialah selepas asar. Kalau nak berdoa pada hari Jumaat, kalau malam, malam tu biasalah 2/3 malam, pukul 3 pagi, 4 pagi, ataupun sebelum masuk waktu subuh. Besarnya malam Jumaat ini disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini, yang kelima, diriwayatkan oleh Tirmizi dari Rabi'ah bin Sa'if dari Abdullah bin Amr, daripada Abdullah bin Amr, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim yang meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, nescaya Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Itu keberkatan hari Jumaat. Dan memang dia ini telah sedianya, dan dia itu memanglah orang yang telah sedia sentiasa beramal soleh.
Kalau orang itu fasik tak jadi juga, walaupun pada malam ataupun Jumaat pada lebih lagi kalau orang kafir lagi dah tak ada apa. Jadi kenapa? Untuk menggalakkan kita ni lah, untuk menggalakkan orang yang selalu datang masjid, orang yang selalu beramal soleh, melipat ganda lagi amalan soleh dan berharap biarlah dapat pada malam Jumaat. Tempatnya mana? Di kota Mekah. Di tempatnya mana? Di Madinah tempatnya. Berharap malam Jumaat, wafat pula di Madinah. Sebab tempat yang baik, yang berkat untuk kita wafat, mahulah wafat di Mekah dan di Madinah. Dan Madinah itu lebih besar daripada kota Mekah. Itu dan hadis Nabi yang bab lalu pun kita dah sebut. Kalau nak wafat, wafatlah di Madinah ataupun di Mekah. Tapi kalau ada seruan jihad fisabilillah mengajak kamu syahid, itu lagi utama. Itu lagi utama. Walaupun dah nak berangkat dah ke Madinah, tiba-tiba ada seruan jihad, kita terpilih mana nak jihad lagi besar. Mati syahid itu lagi besar, walaupun tidak di kota Madinah ataupun di Mekah. Kerana syahid itu lebih besar di mana saja ia berlaku. Kerana itu adalah kata keistimewaan, kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada mati pada Jumaat itu, itu dapat terselamat kita daripada azab kubur. Kenapa terselamat? Kerana keberkatan hari Jumaat. Dan yang mati itu memang orang yang soleh, memang ahlinya dah. Memang ahlinya. Dan dia dapat keistimewaan pada hari Jumaat kerana adalah keberkatan, kemuliaan pada hari Jumaat. Seperti kita hidup ini, sesuatu yang mulia terkedepan. Ke depan. Kalau orang itu VIP, dia tak perlu berbaris dengan orang ramai seperti kita ini. Kita berbaris, dia VIP, dia terus saja pergi. Tapi diingatkan, kita kena ingat, VIP yang utama sekali lah, VIP di Padang Mahsyar ada 7. Di 7 disebut imam adil, orang yang beramal daripada muda sampai tua, orang suka sedekah, orang yang diajak melakukan zina, ini akhafullah, orang yang berzikir, mengalir air mata, ada 7. Itu VIP yang sebenarnya. VIP kerana dia berlindung di bawah bayang arsy Allah, yang mana pada hari itu tidak ada bayang. Dan peluang ini dibuka kepada semua. Saya 50, tuan-tuan yang dengar pun 50, sama rata 50-50 peluang ini. InsyaAllah kita dapat atau tidak? InsyaAllah kita dapat. Dah ada 7 imam adil itu kita tidaklah. Mungkin yang selalu datang ke masjid, mungkin yang selalu suka sedekah, mungkin orang yang takut kepada maksiat, dapatlah salah satu, tak kira lah. Jadi walaupun disebut 7, merangkumi semua amal ibadat kita. Itulah hadis Nabi ni tepat. Walaupun disebut 7, merangkumi semua, asalkan saja amalan soleh akan termasuklah di bawah 7 payung ini, insya-Allah. Kita balik kepada sini. Menurut Tirmizi, hadis ini hasan dan ada gharib, maknanya adalah kelemahannya. Isnadnya kerana tidak muttasil. Hadis ini sama juga dengan diriwayatkan oleh Abdullah yang kena Tirmizi dalam kitabnya An-Nawadi Al-Usul dengan syarat muttasil dari Rabi'ah bin As-Sa'if, dari Iskandari daripada Iyad bin Al-Baqa Al-Fahri dari Abdullah bin Ar bahawa ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, nescaya Allah akan menjaganya dari fitnah kubur. Hadis ini sama juga yang pertama tadi, cuma yang cakap hadis tadi tertinggal satu sanad. Hadis yang kedua ini sanad ada muttasil. Jadi hadis ini hasan. Hadis sahih hasan. Sebab itulah Qurtubi bawa. Jadi besarnya malam Jumaat itu kepada kita. Hari Jumaat, orang Islam, kalau hari Jumaat, kalau orang itu menghayati malam Jumaat, dia akan beribadat sepanjang malam. Kerana nak ambil, kerana mahu kelebihan dengan pada malam Jumaat. Mahu kelebihan pada Jumaat. Hadis yang sama juga diriwayatkan oleh Ali bin Ma'bad daripada Abdullah bin Amr bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, maka Allah menjaganya dari fitnah kubur. Dah 3 hadis disebut daripada sanadnya berlainan, daripada riwayat yang berlainan. Siapa yang mati pada hari Jumaat, hari ini dah habislah hari Jumaat. Apabila azan maghrib tadi, habislah hari Jumaat. Kita mengikut kalender Hijriah, kalender Islam, iaitu bila bermulanya hari Jumaat, iaitu apabila tenggelam matahari pada hari Khamis. Apabila tenggelam matahari pada hari Khamis, bermulalah malam Jumaat. Dan keesokan apabila terbitnya Fajar Shadiq, bermulalah hari Jumaat. Dan apabila tenggelam matahari pada hari ini, berakhirlah hari Jumaat. Dan malam ini ialah malam Sabtu. Malam Sabtu itu mengikut pusingan Qamariyah. Tapi kita guna tarikh pusingan Masihiyah ataupun Syamsiah. Kita nak raya tengok anak bulan. Itu dia katakan kita ini kita guna kepada Al-Qamariyah, bulan. Tapi ada orang guna pusingan matahari. Pusingan matahari dia ikut waktu. Hari Jumaat ini akan berakhir pukul 12 malam nanti. Pukul 12 1 minit bermulanya pagi Sabtu. Itu pusingan matahari. Kita guna pusingan bulan di sini, ya. Jadi apa-apa pun itulah, kalaulah mati pada hari Jumaat, bulan puasa di Madinah, alangkah terbaik untuknya. Bulan puasa, hari Jumaat, bulan Ramadan pula, dan di kota Madinah atau ke kota Mekah, itulah terbaik kewafatannya. Tetapi kalau ada seruan jihad, jihad lagi utama. Mati syahid itu lagi utama. Walau bagaimanapun, mati di mana-mana pun, di waktu apa-apa pun, ulama kita kata selamat juga. Tetapi disebut pada waktu-waktu tertentu itu adalah keberkatannya, adalah kemuliaannya di sisi Allah. Kita tak tahu Allah nak gunakan apa kepada kita dengan keberkatan yang disebut oleh nabinya, iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah sebab itulah berimanlah, wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat. Rugi kita ni, tak kira sesiapa pun masih ni rugi. Yang tak ruginya beriman dan beramal soleh. Berandanya beramal soleh lah sentiasa di mana jua kita berada. Tak kira lah nak mati hari apa pun, tetapi mohonlah malam pada malam Jumaat tu di kota Madinah, bulan puasa, itu terbaik untuk seseorang itu. Ialah ketika itu bulan puasa, kita patuh kepada disiplin puasa. Memanglah kita hamba, kita rasa hambanya kita kepada Allah, patuhnya kita kepada disiplin puasa. Dan bulan itu bersih, bulan itu terbukanya pintu syurga, tutup pintu neraka, syaitan pun kena rantai. Tentulah ada keberkatan bulan puasa ini. Adakah sama dengan bulan lain? Itulah dia katakan mati dalam puasa itu dapat masuk syurga. Dan disebut di sini mati pada hari Jumaat, malam Jumaat dapat selamat daripada azab kubur. Adalah keberkatan hari Jumaat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Al-Hafiz Abu Nuaim dan Muhammad Ibn Munkadar daripada Jabir, ia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal dunia pada hari Jumaat atau malam Jumaat, nescaya ia akan dilindungi azab kubur, dan pada hari kiamat nanti ia akan datang membawa cok para syuhada. Maknanya pada hari kiamat bukan setakat selamat daripada kubur, pada hari kiamat nanti dia akan datang dengan membawa cak para syuhada. Maknanya adalah tanda-tanda cok pada dasarnya, iaitu tanda syuhada, tanda orang mati syahid. Tingginya itulah dikatakan keberkatan hari Jumaat di sisi Allah, di sisi Allah SWT. Hari Jumaat itu dikatakan penghulu hari. Kalaulah hari raya jatuh kepada hari Jumaat, dia panggil Haji Akbar.
Haji Akbar. Kalau hari Jumaat jatuh pada hari raya haji, dipanggil Haji Akbar. Pemerintah akan ampunkan pesalah-pesalah dalam penjara. Ampunkan dosa. Kerana hari Jumaat tu. Kerana hari raya jatuh pada hari Jumaat, hari raya haji tu, hari raya korban itu jatuh pada hari Jumaat, pemerintah akan ampunkan mana-mana banduan yang boleh diampunkan. Maknanya bukan semua banduan itu akan diampunkan, tetapi dia akan terimalah senarai nama daripada hakim ke, daripada pemerintah kan. Maknanya dia boleh ampunkan pesalah yang berada dalam penjara. Maksudnya dia boleh bebaskan, diampunkan. Kalaulah hari raya itu jatuh pada hari Jumaat. Kenapa pada hari Jumaat begitu? Itulah kelebihan hari Jumaat. Itulah kelebihan hari Jumaat yang disambut hari raya haji. Itu kelebihan hari Jumaat. Begitulah juga nak disebut di sini. Kalau mati pada hari Jumaat, malam Jumaat, memang dia itu seorang yang soleh. Dengan keberkatan itulah dia akan selamat daripada azab kubur, dan dia datang pada hari kiamat membawa tanda-tanda syuhada, tanda-tanda syahid. Hadis tadi tidak bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya. Ada 5 hadis kita baca sini, tetapi ini merupakan taksis yang menerangkan orang yang tidak ditanya dan selamat di kuburnya, meskipun sebenarnya termasuk golongan secara umum mendapat pertanyaan kubur. Dalam hal ini tidak berlaku kias ataupun yang lain, kerana yang berlaku ialah tunduk dan pasrah kepada sabda Nabi yang diutus kepada seluruh hamba. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Sunan Ibnu Majah daripada Jabir bahawa Nabi bersabda, apabila mayat dimasukkan dalam kuburnya, ia melihat matahari seakan tampak terbit dari barat. Sambil duduk dan mengusap matanya, ia berkata, biarkan aku salat. Barangkali ia termasuk orang yang dijaga dari fitnah kubur. Jadi tidak ada masalah dengan riwayat ini. Maksudnya hadis-hadis tadi tak bertentangan dengan antara satu dengan lain. Tak bertentangan. Sama saja, walaupun hadis tadi mungkin lemah sikit yang ini kuat, tetapi tak bertentangan. Kerana ada hadis tadi mentaksiskan, lebih mengkhususkan kepada yang sebelumnya. Jadi masukkan dengan sabda Nabi, kilatan, ni dia ulang tu, kilatan pedang yang melintas di kepalanya tercukup sebagai fitrah, ialah bahawa seandainya orang yang sedang bertempur dengan pasukan kafir memiliki sifat munafik, begitu melihat kilatan pedang musuh, mereka akan lari tercerit-berit meninggalkan medan perang. Kerana salah satu sifat orang munafik pasti akan gentar dan lari melihat bahaya yang akan mengancam nyawanya seperti itu. Sebaliknya, orang mukmin sejati kadang itu merupakan kesempatan emas untuk mengorbankan jiwanya demi menegak kalimat Allah. Ia sama seperti tidak gentar atau takut. Jadi malaikat harus menanya orang-orang seperti itu. Jadi malaikat tidak akan bertanya orang-orang yang seperti itu. Ini dalam bab syahid yang dulu dia sambung di sini. Dia sambung di sini. Kita di sini kita sambung bab mati pada malam Jumaat. Kalau orang disebut di sini, disebut di sini, jadi itulah kelebihan orang yang mati pada Jumaat dan hari Jumaat. Bagaimana hari Jumaat ini memberi keberkatan kepadanya? Kerana itu adalah hari-hari yang Allah tentukan. Hari-hari ini ada kelebihan masing-masing di sisi Allah SWT. Seperti juga kita, kalau kita nak tahajud, mestilah tengah malam. Kalau tahajud siang hari tak jadi. Kenapa tahajud tengah malam? Kerana itu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana di situlah kita berdoa, masa yang baik untuk berdoa, dan masa yang baik untuk kita, masa yang terbaik untuk kita berdoa. Kerana ketika itu Allah kata dia lebih hampir dengan kita dan doa mustajab. Begitu juga pada malam Jumaat. Malam Jumaat doa ini dimakbulkan oleh Allah.
pada malam Jumaat. Dia makbulkan oleh Allah, tak sama dengan malam lain. Dan malam Jumaat, sesiapa membaca Kahfi 10 ayat pertama, 10 ayat akhir, mereka terselamat daripada fitnah Dajjal. Fitnah Dajjal ini besar. Dajjal ini besar, terlalu amat besar fitnah Dajjal. Kerana Dajjal ini akan membawa kesesatan. Yang mengikut Dajjal itu ialah orang kafir sahaja. Tak ada orang mukmin. Jadi kita selamat. Kenapa baca pula pada hari Jumaat Kahfi itu? Itulah hari Jumaat. Adalah kelebihan sisi Allah. Kalaulah selamat daripada fitnah Dajjal, baca Kahfi pada malam Jumaat, selamat daripada Dajjal, mati pada malam Jumaat, selamat daripada azab kubur. Seakan sama. Itu kenapa kelebihan yang Allah jadikan masa pada hari Jumaat dan malam Jumaat adalah kelebihannya dan keberkatannya. Kerana hari-hari ini adalah di sisi Allah SWT. Di sisi Allah SWT, hari Jumaat, hari kebesaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana dapat solat Jumaat. Hari Sabtu, hari kebesaran Nabi orang Yahudi. Hari Ahad, hari kebesaran kepada orang-orang Kristian ataupun Nabi Isa. Dan apabila Nabi Isa datang kembali, Nabi Isa akan turun bunuh Dajjal nanti. Adakah Nabi Isa pindah kepada malam hari Ahad? Tak. Kerana hari Ahad telah menutup hari-hari yang lain. Telah memasukkan hari itu. Hari Jumaat itu hari yang utama. Hari Jumaat tetap dikira hari yang mulia untuk beribadat. Untuk ibadat. Dan hari Jumaat didirikan solat Jumaat. Ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila zikrillahi wa zarul bai'. Zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sampai apabila didengar seruan hari Jumaat, tinggalkan jual beli, itu lebih baik daripada kamu. Kenapa jual beli? Tinggalkan jual beli ke solat Jumaat itu lebih baik kerana hari Jumaat itu besar. Sehinggalah dia memberi keberkatan kepada orang yang mati pada malam Jumaat. Baca Kahfi, baca Tabarakallazi di kota Madinah malam Jumaat bulan puasa. Alangkah baiknya wafatnya. Terbaiklah wafatnya kerana penuh dengan keberkatan. Dan dia memanglah seorang yang terkenal sebagai seorang yang soleh. Itulah hari itu Jumaat yang disebut di sini. Kita sambung lagi bab yang seterusnya, waktu-waktu meninggal yang dapat menyebabkan masuk syurga. Tadi disebut habis 5 perkara, yang menyebabkan yang 5 perkara yang menyelamatkan kita ini daripada azab kubur. Yang tajuk ini ringkas saja, pendek saja. Tajuknya ialah waktu-waktu meninggal yang dapat menyebabkan masuk syurga. Maksudnya, kalaulah wafat ketika masa itu, dia akan masuk syurga. Pertamanya, diriwayatkan oleh Abu Nuaim daripada Abdullah bin Muhammad, daripada Ibn Sa'id, daripada Muhammad bin Hab al-Wasiti, daripada Nas bin Hamad, daripada Hammam dari Muhammad al-Hajadah, daripada Talhah bin Mushrif, daripada Khaisamah bin Abdul Rahman, daripada Mas'ud, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang meninggal dunia bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan, ia akan masuk syurga. Barang siapa meninggal dunia bertepatan dengan berakhirnya hari Arafah, ia akan masuk syurga. Dan barang siapa meninggal dunia bertepatan selesai memberikan sedekah, ia masuk syurga. Ada tiga perkara di situ. Kalau kita lihat, ada per year, maknanya sekali setahun. Ada per bulan, ada per year, maknanya sekali setahun. Ada setahun sekali seumur hidup. Dan ada setiap hari. Ada setiap hari. Ada sekali setahun. Ada sekali seumur hidup. Ada setiap hari. Jadi peluang kita yang setiap hari ni lah, insya-Allah lah,
Kita lihat satu persatu. Barang siapa yang meninggal dunia bertepatan dengan berakhirnya bulan Ramadan, ia masuk syurga. Memanglah masuk syurga, tetapi memanglah dia ini telah sedia sebagai seorang yang soleh, seperti disebut tadi. Jadi bagaimana orang yang berakhir dengan Ramadan masuk syurga? Memanglah yang masuk syurga ini tepat, kerana sehari lepas dia dapat Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ini 1000 bulan lebih baik daripada 1000 bulan, daripada satu Ramadan. Sebelum Ramadan dia dah orang yang baik, beriman dan beramal soleh. Masuk Ramadan dia gandakan lagi. Dia gandakan lagi dengan tarawih, dengan apa saja menghidupkan Ramadan, sunah-sunah Nabi, apa hadis Nabi berkaitan Ramadan diutamakan. Dan tunggu Lailatul Qadar. Selepas Lailatul Qadar dia wafat, memanglah masuk syurga. Nak kata apa lagi? Nak kata apa lagi? Jadi begitulah. Siapa yang meninggal bertepatan pada akhir Ramadan, mana besok nak raya, malam ni masih lagi, maknanya besok nak raya, malam ni dia meninggal. Itulah orang yang masa yang terbaik, mati pada masa terbaik untuk meraih syurga. InsyaAllah. InsyaAllah. Sesiapa yang dapat seperti disebut di sini. Dan memanglah kalau kita nak kira, memanglah dia akan masuk syurga seperti orang mati syahid pula terus masuk syurga, kerana dia di puncak kemanisan iman, di puncak mendapat pahala yang banyak, baru saja dapat Lailatul Qadar 1000 bulan. Dan selepas itu dia wafat. Ketika itu baru saja meraih 1000 bulan wafat, dan dia dah taubat, yang lain-lain itu semua dah dia taubat. Jadi akan masuk syurga. Mana senang nak masuk syurga, bukan susah. Masuk syurga ini bagi kita orang Islam ni, masuk syurga itu lebih mudah daripada masuk neraka sebenarnya. Kita orang Islam ni, masuk syurga itu lebih mudah daripada masuk neraka. Masuk neraka ini mudah bagi orang kafir saja. Orang masuk neraka ini. Untuk orang Islam, apabila di akhirat nanti, berbagai-bagai rahmat Allah. Allah kata dia ada 99 rahmat. Satu diberi di dunia ini. Ada 99 lagi di akhirat rahmat Allah akan kepada kita. Dan syafaat Nabi sangat besar untuk mudah kita masuk syurga. Jadi nak masuk, jadi orang Islam yang ke neraka itu tak tahulah nak kata apa. Mungkin tak ada langsung kebaikannya dia buat, wallahu a'lam. Sebab satu kebaikan, satu zarah pun Allah kira apabila di akhirat nanti. Satu sikit aja Allah kira. Walaupun dia nakal ke, tak baik ke, ada juga baik. Ditimbang baik itu, mana dah tahu baik itu boleh menenggelamkan keburukannya. Ditimbang walaupun satu zarah ditimbangkan. Itu rahmat Allah di akhirat nanti ya. Azan. Kita sambung lepas azan untuk kali 5 minit. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La hawla wala quwwata illa حي على billah. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذا والصلاة القائمة آتنا محمدا الوسيلة والفضيلة وبحق محمود الذي وعدته سبحانك لا تخلف الميعاد. InsyaAllah kita baca lebih kurang 5 minit Kami order 5 minit. Yang tadi ialah sekali per setahun. Sekali per setahun sebab Ramadan. Bila tiba Ramadan, beribadatlah sungguh-sungguh. Walaupun pertengahan Ramadan, walaupun mati di pertengahan Ramadan, itu pun dikira cukup untuk dia masuk syurga. Yang keduanya ialah barang siapa meninggal dunia bertepatan berakhirnya hari Arafah, ia akan masuk syurga. Maknanya ini sekali dalam seumur hidup, ataupun mungkin kesempatan 2-3 kali. Itu tengoklah peluang-peluang. Bagaimana dikatakan bertepatan berakhir Arafah? Sebab Arafah itu orang nak pergi menunaikan haji, dia kena taubat dahulu, bayar hutang, minta maaf sana sini, dia kena bersihkan diri dia, dan dia pergi berhaji dengan bersih, dan sampai di kemuncaknya itu pada hari Arafah. Hari Arafah itu Allah ampun semua dosa-dosanya pada hari Arafah. Dan apabila masuk waktu Allah ampunkan dosanya, dia wafat, terus ke syurga lah. Memang masuk syurga lah. Memang dia akan masuk syurga. Ini kata hadir ini tepat. Jadi Arafah itu hari Allah ampun dosa-dosa. Sebut saja doa, apa saja. Jadi jangan berkata apa-apa apabila berada di padang Arafah. Bermula hari Arafah itu apabila tenggelamnya, apabila gelincir matahari pada waktu zuhur, dan berakhir wukuf itu ialah subuh keesokan harinya, 10 Zulhijjah. Subuh keesokan harinya berakhirlah hari Arafah. Bermaknanya dia wafat pada hari raya haji. Sebab Arafah wukuf itu 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah bermulanya zuhur. Habis wukuf itu ialah subuh esok, iaitu subuh pada 10 Zulhijjah. Dan ketika itu orang sedang menyambut hari raya haji, hari korban, dan dia meninggal pada hari Arafah. Maknanya ketika dia sedang buat haji di sana, bukan kita di Malaysia ini, bertepatan, mana sini kata bertepatan pada hari Arafah, tapi tak dinyatakan sama ada dia di Mekah ataupun di sini. Bermaknanya kita lebih tumpu kepada orang yang sedang menunaikan haji. Besarnya haji. Hari Arafah itu Allah ampun semua dosa-dosanya yang lalu. Hari Arafah itu. Dan dia berada di situ. Dan dia memang taubat. Dan dia wafat sebaik saja tamat hari Arafah. Memanglah dia akan ke syurga. Jadi itulah dia katakan, untuk kita ini masuk syurga lebih mudah, amat mudah. Allah buat syurga terlalu luas untuk kita, terlalu luas dan mudah. Syarat-syaratnya pun cukup mudah. Syarat cukup mudah sekali kepada kita untuk masuk syurga. Dan orang Islam yang ke neraka itu tak tahulah kita nak kata apa. Jadi wa'alaikumsalam, kita pun takut juga nak sebut-sebut orang. Bermaknanya mana-mana orang Islam ke neraka itu tidak ada kebaikan untuk ditimbang. Tak ada langsung kebaikan nak ditimbang. Sedangkan rahmat Allah ketika itu cukup murah. Cukup murah. Ada orang dah dicampur ke dalam neraka, dia angkat balik kerana ada kebaikan dia. Tengok dia kata aku ada juga kebaikan. Tengok apa yang dia baik, dia angkat balik, dan dia pun menuju ke syurga. Itu orang Islam. Dan berbagai-bagailah di sana nanti.
Jangan takut, jangan bimbang. Kalau kita Islam, insya-Allah kita semua ini akan berada di syurga. Kerana syurga itu lebih mudah kepada kita untuk kita masuk. Bukan susah bagi Allah. Allah permudahkan kepada kita nanti di akhirat nanti. Tapi janganlah ada perkara-perkara yang besar kesalahan di sisi Allah dan tak sempat taubat. Yang ketiga terdapat di sini, barang siapa meninggal dunia bertepatan selesai memberi sedekah, ia masuk syurga. Ini harian. Jadi bersedekahlah setiap hari. Bangun subuh bersedekah. Bangun subuh bersedekah, zuhur bersedekah, asar bersedekah, maghrib bersedekah, isya bersedekah. Pasti mati selepas bersedekah. Pasti mati. Wallahu alam. Bagaimana nak atur itu? Wallahu alam. Maksudnya setiap hari bersedekah. Maknanya dia mati apabila sudah selesai bersedekah. Kalau kita nak letak setiap waktu itu, mungkin kita tak terlaksana. Lepas subuh, lepas zuhur, lepas asar, lepas maghrib, lepas isya, mungkin tak sana. Tapi sesiapa yang boleh buat seperti itu terbaik. Kalau dia nak kejar, nak wafat mati selepas sedekah, bermakna yang paling mudahnya bersedekahlah setiap hari. Bangun pagi bersedekah dahulu. Bersedekahlah apa saja, tidak mestinya dengan duit, tidak mestinya. Ayat Al-Quran. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ataukah engkau orang yang mendustakan agama? Orang berdustakan agama, orang yang berbohong dengan agama, siapa? Ada bermacam-macam tafsir. Kita ikut aja ayat itu. Fazalikal ladzi yad'ul yatim. Orang dusta agama ini orang yang meninggalkan anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tak menganjur beri makan kepada orang miskin. Ini orang yang dikatakan berbohong dengan agama. Kalau kita ambil, nak contoh bagaimana? Nak contoh, kalaulah orang itu mengaku Islam tapi tak pernah tolong orang yatim, tak pernah beri makan kepada orang miskin, bohong kamu ni Islam. Macam itulah lebih kurang. Lihatlah tafsir Ar-Ra'atal Kazubiddin itu, lihatlah. Tapi kalau makna terutama begitulah. Jadi sedekah ini hari-hari, biarlah mati ini selepas sedekah. Sedekah ini besar di sisi Allah. Kerana sedekah ini selalu disebut dalam Al-Quran. Al-Quran itu ada 114 surah dan ayat lebih kurang 6,000. Dan selalu ada ayat wa'atul yatama wal masakin, wa'atul yatama wal mas. Selalu ada ayat itu. Tuntunilah orang-orang yatim dan orang-orang miskin. Tuntunilah orang yatim dan miskin. Selalu disebut dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi selalu disebut. Dan sedekah itu ketua amalan sunat nanti di akhirat nanti. Amalan sunat. Jadi amalan sunat kita dengan Allah, salat. Amalan sunat kita dengan sesama manusia ini ialah sedekah. Dia ketua amalan sunat. Nanti yang akan hadir maka membela kepada kita. Dia akan datang. Dan pahala itu tak tahu daripada kita tak tahu, tiba-tiba pahala kita banyak. Jalan itu ada. Yang tu pahala puasa, yang ni pahala zakat. Tetapi ada satu pahala yang tak tahu datang daripada arah mana. Dikatakan sedekah. Jadi mulianya sedekah itu, mengulia sedekah itu di sisi Allah dan disebut Allah. Dan sesiapa yang mati sebaik saja selepas sedekah, dia akan masuk syurga. Jadi selalulah bersedekah setiap hari. Tak kira apa saja yang ada pada kita, sama ada memberi nasihat ke, sama ada memberi wang ke, memberi makan ke, apa saja, sedekah itu terlalu luas. Tapi yang selalu kita tahunya ialah beri duit dan beri makan kepada orang yang susah. Itulah yang disebut di sini. Semoga kita semua ini berjaya masuk syurga semua dengan amalan masing-masing, amalan baik masing-masing. Yang utama itu kita utamakan. Yang tidak utama tak ada, sebenarnya semuanya utama. Untuk masuk syurga ini semua amalannya menjadi utama, tetapi ada kelebihan. Yang kelebihan dan keberkatannya itu tinggi, yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang utama itu kita
kita ambil berat dan kita utamakan dalam hidup kita. Dan mana yang lain itu kita pun ambil berat juga dan kita pun lakukan sebaik mungkin. Semoga kita semua ini selamat daripada kubur dan selamat daripada neraka, insya-Allah. Dan kita akan sambung lagi pada bab yang lain pada masa hadapan. Setakat itu dulu kita tangguh sesi ini tasbih kafarah dan surah wal as. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.